Okey, seterusnya kita lihat pada aspek kedua perkembangan nasionalisme di negara kita, iaitu perjuangan melalui penulisan oleh tokoh-tokoh nasionalis melalui akhbar, majalah, novel, cerpen dan juga puisi. Kita lihat ada tiga aspek penting di sini, iaitu melalui akhbar dan majalah, akhbar masyarakat Cina dan juga India, dan juga melalui karya kreatif. Okey, akhbar dan majalah. Okey, akhbar dan majalah ini memainkan peranan dalam mengetengahkan isu dan hak masa depan bangsa, polemik kaum muda dengan kaum tua, serta isu-isu yang berkaitan dengan pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Jadi, isu-isu yang berkaitan dengan masa depan, dengan polemik kaum muda, kaum tua, isu-isu pentadbiran ini diketengahkan melalui akhbar dan majalah. Dan pada ketika itu, syarikat Jelutong Press ini telah menyuburkan lagi kegiatan penerbitan akhbar. Dan Ak Intelektual Berpendidikan Melayu dan juga Inggeris turut terlibat dalam perkembangan persurat kabaran Melayu sejak awal abad ke-20. Dan Muhammad Yunus Abdullah menerajui akhbar Utusan Melayu dan juga Lembaga Melayu. Serta muncul juga akhbar-akhbar lain seperti Warta Melaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan juga majalah Guru. Dan jika kita lihat di sini, terdapat beberapa pengarang yang telah bersuara tentang pendidikan dan juga politik tanah air. Dan akhbar bahasa Inggeris juga seperti The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune telah memuatkan perkembangan sosio-politik dan juga ekonomi di negara kita. Jadi melalui akhbar dan majalah ini, rakyat akan mendapat tahu tentang isu yang berlaku di negara kita, bagaimana nasionalisme berkembang. Okey, di Sarawak pula kita ada Fajar Sarawak yang ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani, Haji Abdul Kasim. Ini telah menjadi saluran untuk menyedarkan kaum yang dijajah. Dan di Sabah pula, kebanyakan isu pendidikan, tanah bumi putera dan kewangan petani disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat mereka serta melalui aktiviti persatuan sosio budaya. Jadi ini merupakan pergerakan nasionalisme melalui penulisan dengan menggunakan akhbar dan juga majalah. Okey, seterusnya kita lihat pada akhbar masyarakat Cina dan India pula. Okey, editor akhbar Cina ini biasanya merangsang pemikiran masyarakat Wachiao, iaitu kaum Cina di seberang laut, untuk mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita, menyemai perasaan cinta akan negara China. Dan orientasi dan juga aspirasi penulisan akhbar ini cenderung ke arah negara asal mereka. Dan antara akhbar tersebut adalah Lat Pau dan juga Modern Daily News. Okey, menjelang abad ke-20 pula, akhbar Nyanyang Sung Hui Pao dan juga Chong Sin Yit Pao ini telah memuatkan pemerintahan monarki serta pergolakan politik yang berlaku di China. Dan menjelang pada tahun 1929, orientasi penulisan ini bersifat anti-imperialisme. Sekitar tahun 1930-an, akhbar Nanyang Siang Pao di Pulau Pinang ini telah memperjuangkan soal kesatuan sekerja dan juga keadilan sosioekonomi masyarakat kelas bawahan. Jadi ini merupakan akhbar masyarakat Cina. Okey, seterusnya kita lihat pada akhbar masyarakat India. Okey. Masyarakat India pula cenderung untuk menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh masa yang singkat, dan kandungannya memperjuangkan kepentingan politik dan juga sosial masyarakat India di negara ini. Okay, antara akhbar yang dikeluarkan oleh masyarakat India ialah Tamil Nation dan juga Tamil Murasu. Okay, dan akhbar The Indian dan juga The India
India Pioneer telah memuatkan pemikiran dan juga kepentingan perpaduan masyarakat kelas menengah di negara ini. Dan Akhbar Tamil Lesen pula awalnya diterbitkan oleh peniaga-peniaga India, turut melaporkan perkembangan di India dan juga kepentingan sosial-politik masyarakatnya. Jadi di sini kita dapat lihat akhbar masyarakat Cina dan India ini memperjuangkan, melaporkan perkembangan yang berlaku di negara China dan juga di India. Seterusnya kita lihat pada karya kreatif. Okay, karya kreatif ini kemunculan novel, puisi, cerpen telah berjaya meniupkan semangat nasionalisme. Okay, di sini kita lihat novel pula yang bertemakan semangat cinta akan negara dan juga perjuangan membela nasib bangsa. Dan contoh kita ada Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq. Okay, dalam novel ini dia telah mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri daripada aspek ekonomi. Seterusnya kita ada puisi yang bertemakan cinta akan negara. Jadi jika anda lihat di sini ada beberapa contoh puisi yang dikarang pada ketika itu. Dan kita ada juga cerpen yang bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa dan juga cinta akan tanah air melalui karya-karya di sini kita ada 3 contoh di sini jika anda boleh lihat. Jadi ini merupakan antara perjuangan melalui penulisan dengan menggunakan karya kreatif, iaitu novel, puisi dan juga cerpen. Dan anda boleh lihat di sini contoh-contoh novel, contoh-contoh puisi dan cerpen yang digunakan pada ketika itu. Okey, seterusnya ialah perjuangan melalui persatuan. Okay, perjuangan melalui persatuan ini memperlihatkan perkembangan yang bersifat sosio-budaya dan kemudiannya politik. Okay, antara persatuan-persatuan yang diperkenalkan ialah Kesatuan Melayu Singapura, Persaudaraan Sahabat Penak iaitu PASPAM, Kesatuan Melayu Muda KMM serta Persatuan Masyarakat Cina dan juga India. Jadi kita lihat satu persatu. Okay, Kesatuan Melayu Singapura ini merupakan antara persatuan yang paling awal pada tahun 1926 iaitu Kesatuan Melayu Singapura dan pengasasnya ialah Muhammad Yunus Abdullah. Jadi beliau merupakan pengasas kepada Persatuan KMS, Kesatuan Melayu Singapura. Okey, apa tujuan Kesatuan Melayu Singapura KMS ini? Okey, tujuannya adalah untuk menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan juga pendidikan serta mementingkan pelajaran teknikal dan juga pengajian tinggi. Jadi ini merupakan tujuan utama KMS ini ditubuhkan. Jadi apakah kejayaan KMS? Okay, kejayaan KMS ini telah mendorong penubuhan persatuan negeri lain seperti kita ada Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Dan persatuan-persatuan ini dianggotai oleh kaki tangan kerajaan dan mereka bekerjasama dengan British dan meminta supaya lebih banyak peluang diberikan kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Jadi ini merupakan antara kejayaan Kesatuan Melayu Singapura. Okey, seterusnya kita lihat Persaudaraan Sahabat Penak iaitu PASPAM. Okey, PASPAM ini ditubuhkan tujuannya adalah untuk menggalakkan ahlinya bersatu dan juga bertukar-tukar pendapat. Dan PASPAM ini telah bermula di Pulau Pinang pada tahun 1934 dan ia mula berkembang antara tahun 1934 sehingga tahun 1939 di seluruh tanah Melayu. Mereka mengadakan perhimpunan tahunan di seluruh tanah Melayu dan antara usahanya ialah usaha
untuk menyatukan pergerakan orang Melayu melalui Kongres ini berjaya menghimpunkan Wakil Persatuan Melayu dan Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan kebangsaan. Dan di Sarawak pula kita ada Muhammad Rakavi Yusof, iaitu pengasas PASPAM Cawangan Kuching, dan beliau mempunyai hubungan yang baik dengan KMS, iaitu Kesatuan Melayu Singapura. Beliau bersama Johari Anang telah mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak PMS pada tahun 1939. Dan di sini kita lihat di Sabah pula, ramai tokoh Bumiputera Sabah ini aktif dalam organisasi berbentuk berpenulisan hinggalah membangkitkan kesedaran tentang pentadbiran di Sabah. Dan kesedaran berpersatuan ini wujud pada akhir tahun 1930-an. Dan penubuhan cawangan PASPAM di Jesselton, Kota Kinabalu, Tawau dan juga Labuan pada tahun 1939 ini telah meningkatkan lagi kesedaran sosial dalam kalangan ahli. Dan kebanyakan ahli PASPAM di Sabah ini terdiri daripada guru-guru dari Sekolah Melayu, pegawai rendah kerajaan dan juga peniaga seperti Muhammad Yaakob, Muhammad Syamsuddin Osman dan juga Zakaria Gun. Jadi ini merupakan persaudaraan sahabat Penang, iaitu PASPAM. Pertubuhan PASPAM. Seterusnya ialah Kesatuan Melayu Muda, KMM. KMM ini ditubuhkan hasil daripada gagasan Ibrahim Haji Yaakob pada bulan Mei 1937, tetapi didaftarkan pada tahun 1938. Dan KMM ini mereka telah menggunakan akhbar majlis. Untuk menjalankan perjuangan mereka. Dan antara peranan KMM ialah menentang British dengan mewujudkan satu gagasan Melayu Raya melalui gabungan Tanah Melayu dan juga Indonesia. Dan juga KMM ini telah menyuruh orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan juga kesopanan di tanah akhirnya. Dan KMM ini dianggap radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kolonial dan juga membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan akhbar dan majalah. Jadi ini merupakan Kesatuan Melayu Muda. Seterusnya kita lihat pada Persatuan Masyarakat Cina dan India. Kita lihat pada masyarakat Cina terlebih dahulu. Pada umumnya, sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina ini masih memberi penumpuan terhadap keadaan yang berlaku di China. Pemimpin revolusi seperti Dr. Sun Yat-sen, beliau telah berusaha menjalin hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali. Jadi hal ini telah mendapatkan sokongan menentang kerajaan Manchuria di China. Terdapat masyarakat Cina yang memberi perhatian kepada kebajikan dan juga perkembangan politik tempatan. Contohnya, masyarakat Cina yang lahir di negeri-negeri Selat atau Cina peranakan. Selain itu, terdapat juga kalangan mereka yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim yang telah menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan SCBA di negeri-negeri Selat. Dan persatuan ini telah menggalakkan pelajaran tinggi dan juga teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Dan pada tahun 1915, Tan Cheng Lock berusaha menghidupkan cawangan SCBA ini, iaitu Persatuan Orang Cina Peranakan di Melaka, dan beliau menuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi ini merupakan Persatuan Masyarakat Cina. Kita ada Persatuan Orang Cina Peranakan SCBA bagi masyarakat Cina. Kita lihat pada masyarakat India pula.
Okey, bagi masyarakat India, beberapa pertubuhan awal ditubuhkan bagi menjaga kepentingan masyarakat India di Tanah Melayu. Jadi kita ada dua persatuan di sini, iaitu Persatuan India Taiping dan juga Persatuan India Pulau Pinang. Dan pada tahun 1927 pula, persidangan India Semelaya telah diadakan di Kuala Lumpur dan ia telah diikuti oleh negara-negara lain. Okey, apakah tujuan persidangan India Semelaya ini? Ia adalah untuk membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. Dan GV Tower Pura telah menubuhkan Malayan Indian Association, iaitu MIA, bagi golongan India yang dilahirkan di Tanah Melayu. Dan pada tahun 1936, iaitu pada bulan Oktober, Central India Association of Malaya CIAM di bawah pimpinan Dr. A.M. Susai telah menggabungkan 12 persatuan India dengan 4 dewan perniagaan. Okay, dan gabungan ini telah berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di Tanah Melayu di samping menjaga kebajikan mereka. Jadi, pergerakan CIAM, Central India Association of Malaya ini disemarakan lagi dengan lawatan Pandit Jawaharlal Nehru ke Tanah Melayu pada tahun 1936. Jadi persatuan yang ditubuhkan oleh India ialah Central India Association of Malaya CIAM. Ini telah berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di Tanah Melayu. Dan seterusnya kita lihat pada masyarakat Sikh pula. Okey, masyarakat Sikh yang turut terlibat dalam pasukan keselamatan pula menjadikan barek polis dan juga kuartus kerajaan serta gurdwara sebagai tempat aktiviti sosial dan juga keagamaan. Dan gurdwara ini telah menjadi tempat penting bagi masyarakat Sikh mengembangkan kesedaran politik anti-British. Dan pada tahun 1902, Khalsa Diwan Malaya ditubuhkan di Taiping dan ia telah menjadi persatuan berpengaruh untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Jadi untuk masyarakat Sikh ini kita ada Khalsa Diwan Malaya, Pertubuhan Persatuan Khalsa Diwan Malaya. Okey, bagi masyarakat India Muslim pula, ramai yang melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan dan juga pentadbiran. Contohnya Sir Hussein Arsenal Abdul Kadir merupakan antara ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat Straits Settlement Legislative Council SSLC. Jadi ini merupakan bagi kaum masyarakat India Muslim. Jadi perjuangan nasionalisme yang digerakkan oleh golongan intelektual dengan menggunakan media massa menubuhkan persatuan ini telah mencetuskan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ini merupakan antara perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara kita. Jadi anda perlu ingat kita ada 3 aspek utama, iaitu perjuangan golongan intelektual, perjuangan melalui penulisan dan juga perjuangan melalui persatuan. Jadi itu sahaja untuk subtopik 2.7.